Sudah beberapa malam aku pulang dari tempat kerja sekitar jam 11 lebih 5. Dapat aku rasakan seperti ada sesuatu mengikuri aku dari belakang. Beberapa kali itu juga aku cuba toleh. Seperti yang dijangkakan, memang tidak kelihatan apa-apa di belakang aku. Akan tetapi, malam yang keempat aku balik kerja. Malam yang keempat, aku berjalan menuju ke arah rumahku. Mak Munah, jiran sebelah rumahku, yang seringkali kelihatan duduk di luar rumah, khususnya pada waktu malam. Malam itu, aku ternampak Mak Munah duduk dekat luar sambil menghisap rokok. Usianya dah dalam kategori usia senja. Mak Munah nampak aku dari jauh. Dia hanya merenung dan memerhatikan aku yang sedang berjalan menuju ke arah rumahku. Sebelum sampai ke rumah, aku harus lalu di hadapan Mak Munah yang sedang duduk di luar rumahnya di atas kerusi rotan sambil menghisap rokok. Sebagai seorang jiran yang baik, aku akan senyum. Ada kalanya aku akan bertanya khabar. Munah, apa khabar? Belum tidur lagi? Mak Munah akan menjawab. Lazimnya dia akan menjawab dengan nada yang garang. Belum. Aku baik. Tapi pada malam tu, Mak Munah yang duduk dekat depan rumahnya ternampak aku. Dan lalu Mak Munah bertanya. Bukan aku yang bertanya, Mak Munah bertanya. Sri, aku terperanjat. Ya Mak Munah? Boleh duduk sini sekejap. Duduk sini kejap. Mak Munah nak bercakap dengan kau. Ya Mak Munah. Aku mengambil tempat duduk. Mak Munah duduk dekat kerusi rotan. Aku duduk di atas kerusi plastik yang ada di hadapan rumah Mak Munah. Kemudian aku bertanya, boleh saya bantu Mak Munah? Mak Munah nak apa? Duduk kejap. Nanti aku beritahu kau. Begitulah kisah yang diketengahkan. Jadi saya pun berborak-borak. Mak Munah tanya saya, balik kerja kenapa selalu malam-malam macam ni? Saya kata memang saya habis kerja jam 10 sampai rumah 11 lebih malam, nak dekat 12. Kemudian Mak Munah pun cakap pada aku, jangan balik dulu, ya, duduk sini sekejap, sebab ada yang ikut kau balik. Saya terperanjat, katanya di sini. Ya, katanya aku terperanjat, Casey, bila mendengar penjelasan daripada Mak Munah. Mak Munah minta maaf. Apa benda tu? Tak tahulah. Tadi bila kau jalan tu, aku nampak dekat belakang. Dia ikut betul-betul jalan dekat belakang kau. Dia sembunyi di belakang kau sebab dia takut mungkin orang nampak. Benda-benda ni, makhluk-makhluk ni, dia kalau dah ikut satu orang, dia akan ikut. Tapi kalau orang lain nampak, orang lain tegur, dia akan batalkan niat. Sebab dia tak suka ditegur. Sebab tu antara benda-benda ni perkara, kata Mak Munah, kalau kau tegur, kau mesti akan kena ganggu, kena rasuk, kena sampuk. Sebab tu orang Melayu cakap jangan tegur. Benda ni tak suka tegur, tak suka ditegur. Sebab tu bila Mak Munah nampak kau tengah jalan, tiba-tiba aku macam ada kepala orang menjenguk-jenguk daripada belakang kau jalan. Sebab dia takut aku nampak dia. Sekarang aku dah nampak dan aku dah tegur. Dia tak boleh ikut kau balik. Tapi esok lusa aku tak tahulah. Mak Munah mengajar saya untuk melawan. Cara-caranya, apa perlu saya buat. Saya ambillah sedikit ilmu dari beliau. Tapi sememangnya benar. 4 hari balik rumah sedang berjalan, dapat rasakan macam ada sesuatu ikut dari belakang. Dapat rasakan macam ada sesuatu berada di belakang. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah berikut ini datang daripada seorang pendengar yang berkongsi kisah pengalaman. Ini daripada
Nur Nadira katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya dari Permas Jaya nak berkongsi kisah peristiwa yang menakutkan berlaku dalam rumah sewa yang saya sewa dekat kawasan Permas Jaya 2. Pengalaman ini, kisah yang diceritakan berlaku dalam rumah yang beliau sewa, dan ini Nur Nadirah berkongsi pengalaman. Waktu malam ketika tengah tidur, selalunya akan kedengaran televisyen akan menyala. Nanti tengah tidur dan akan dengar bunyi televisyen macam ada orang buka TV, dan bila saya bangun keluar dari bilik, memang benar ternampak TV itu menyala. Jadi anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya akan bangun, pergi dekat TV, matikan menggunakan remote control, masuk balik bilik, tidur. Nanti dia akan hidup balik TV yang saya matikan. Setelah perkara ini berlaku beberapa kali, saya tahu ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ini. Saya ni tidur tak boleh duduk diam. Katil tu adalah katil king size, besar katilnya. Sebab ini adalah bilik tidur utama ataupun master bedroom. Saya tidur akan gulik ke kiri, ke kanan. Kadang-kadang tidur lurus, tahu-tahu kepala saya ni berada dekat hujung katil. Kepala dekat hujung katil. Begitulah nakal saya tidur. Dan beberapa kali juga tangan saya ni akan terjuntai dekat hujung katil sebelah kanan ataupun terjuntai dekat hujung katil sebelah kiri. Katil ni jenis katil yang saya ada dalam bilik master bedroom ni, di mana bawahnya adalah lopong. Katil kan ada beberapa katil yang mempunyai cara-cara reka bentuk yang lain. Katanya ada katil bahagian tepi tertutup dengan papan katil. Ada katil pula ada laci. Ada katil yang bawahnya lopong, ada kolong. Waktu saya tengah tidur, tangan saya terjuntai daripada atas katil sebelah kiri, Casey. Tangan kiri terjuntai, saya tidur tiarap dekat katil. Sedang saya nyenyak tidur, tangan saya terjuntai, Casey. Saya dapat rasakan tiba-tiba ada orang rentap dan tarik tangan saya. Saya sampai terbangun dari tidur. Terus saya tarik tangan, saya golek, saya duduk dan saya istighfar. Saya ingatkan ia adalah mimpi. Ingatkan mimpi tau. Tapi hairan, Casey, bila saya angkat tangan kiri untuk tengok tangan saya, seolah-olah ada bekas genggaman. Bekas genggaman kuat dekat tangan saya. Kulit saya ni warna cerah, kata Nur Nadira. Kulit tangan saya ni warna cerah. Bila orang genggam lama-lama, saya mempunyai masalah. Bila orang pegang, kulit saya ni akan menjadi merah. Jadi malam tu tengah tidur, saya tarik tangan. Bila saya tengok tangan saya, alangkah terperanjatnya, tangan saya macam ada genggaman 4 jari, Casey. Daripada mana saya tengok, ada orang genggam tangan dan mungkin rentap dan tarik tangan saya ketika saya tidur tiarap dengan tangan sebelah kiri terjuntai. Tangan sebelah kiri saya terjuntai pada hujung katil. Oleh kerana takut, saya mendapatkan beberapa rakan kerja untuk tinggal bersama dengan saya. Akhirnya 4 orang setuju, termasuk saya 5 orang, setuju untuk tinggal dalam rumah kecil ni. Saya pun berjaya mendapatkan teman lah. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana saya nak tinggal dalam rumah sewa ni. Terima kasih dari Nur Nadira untuk Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar Ria 897 FM. Malam ini malam terakhir MJ12 akan direhatkan selepas malam ini. Esok tidak akan ada. Sebenarnya sepanjang minggu ini dah bermula pun MJ12 direhatkan ya. Sepanjang minggu ini bermula hari inilah. Jadi kalau kita hentikan MJ12 tiba-tiba di tengah-tengah minggu ni macam tak cantik lah kan. Jadi kita mulakan pada hari Isnin. Tapi oleh kerana saya tadi bertugas tu, ramai yang masuk gelanggang yang tanya private message saya terima tadi banyak
yang tanya private message, DM, yang jumpa dekat luar lain. Jadi okeylah, saya akan buat malam ni yang terakhir, tapi saya kata minta bantuan. Kalau dapat ni, ini kira usahalah yang anda lakukan. Kalau gambar yang saya mau naikkan tu dapat shares yang saya katakan, akan saya ketengahkan untuk anda dengar Misteri Jam 12. Jadi yang ini kiriman-kiriman yang saya terima ni betul ya, ramai telah pun shares ya. Saya minta 500 shares, jadi ramai berkongsi sebanyak 500 shares yang mana dalam sebelum 12 suku jadi ramai yang berkongsi. Terima kasih pada anda yang telah pun berkongsi. Kemudian saya nak bergurau senda, saya masuk dalam Facebook saya, walaupun dah tepat mendapat matlamat, mencapai matlamat 500 shares dalam masa setengah jam. Saya masuk dalam Facebook saya tukar 50,000 shares. Janji harus ditepati. Itulah slogan dalam kehidupan. Janji ditepati. Jangan hanya manis di bibir, tapi tangan tidak melakukan apa-apa. Amboi. Jadi inilah saya nak lakukan ni. Terima kasih pada anda kerana anda shares, kerana anda minat MJ12. Kira yang shares ni adalah die hard fan Misteri Jam 12 lah. Yang tak shares mungkin anda tak perasan ataupun tak nampak sebab mungkin tak ada Facebook Jadi terima kasihlah. Awak patut berterima kasih pada 600 lebih orang yang shares gambar Misteri Jam 12 yang berkongsi poster saya mau naikkan di Facebook di JKC. Kerana tanpa mereka, kalau mereka tak share, saya memang tak akan buat malam ni. Oleh kerana saya ingin cuba bahagiakan seberapa ramai yang boleh, saya buatlah malam ni saja. Esok sampailah mungkin Syawal nanti, seminggu 2 minggu dalam Syawal ni akan direhatkan dan kemudian akan kembali MJ12 untuk bersama dengan anda. Jadi harap maklum, jangan lupa juga untuk terus bersama dengan kami Ria 897 FM. Saudara, berikut kisah yang selanjutnya agak pelik sedikit saya tak pasti adakah nak percaya ataupun tidak kisah yang dikongsi sama. Tapi setiap kisah ni memang unik lah. Apa jua yang kita rasa pelik boleh berlaku, kemungkinan ia boleh berlaku. Ya, ada kalanya kita rasa pelik mungkin nampak orang mempunyai, misal katalah contohlah pelik orang yang tindik telinga sampai lubangnya besar pelik betul lah ni tapi ia boleh berlaku ya. Ada orang mengatakan itu adalah satu fashion satu fashion untuk mereka lakukan. Ada yang benda-benda yang pelik lah kita tak terfikir kemungkinan boleh berlaku. Inilah kisah yang saya nak kongsi dengan anda ni. Entah benar ataupun tidak, jangan kita mudah percaya. Rancangan Misteri Jam 12 ini hanya sekadar hiburan. Apa yang berlaku ni? Ini berlaku kepada seorang ini melibatkan seorang anak anak lelaki dan juga seorang dan ibunya lah anak lelaki, ibunya. Kemudian lelaki ni ada isteri lah. Isterinya meninggal dunia. Isteri pada lelaki ini meninggal dunia dan lelaki ini kiriman ini adalah datang dari seseorang, saya tak boleh beritahu, tapi lelaki ini sayangkan sangat isteri. Mereka ni berumah tangga sebelum ni berumah tangga lebih kurang dalam 12 tahun. 12 tahun berumah tangga, mempunyai 2 cahaya mata. Mempunyai 3 cahaya mata 12 tahun berumah tangga, 3 cahaya mata, dan isterinya meninggal dunia kerana sakit. Dan dari gambaran yang diberikan email kepada saya ni, saya dah baca lah, emailnya panjang sangat. Saya baca dan memahami. Jadi saya cuba jelaskan anda sedikit bahagian ni dipanggil kira pembukaan cerita ni. Saya ceritakan anda dahulu, saya jelaskan dahulu jadi anda dapat gambaran, dan kemudian baru saya masuk bab ceritanya dalam Misteri Jam 12. Jadi lelaki ni sayangkan isterinya. Mereka ni dah macam isi dengan kuku, tak boleh dipisahkan. Suami ni sayangkan isterinya, terlampau sayangkan sangat-sangat. Mereka ni dah macam kawan baik, campur kawan baik, campur pasangan suami isteri, dah macam itulah, begitu erat. Dan bila isterinya meninggal dunia,
sebelum tu suaminya dah berjanji. Ya, dah berjanji dengan isteri ketika isteri berada di hospital, saat-saat nak mengembuskan nafas terakhir, suami memberitahu, katanya, abang tidak akan menduakan sayang. Sayanglah cinta sejati abang, sehidup semati. Kita jumpa insya-Allah di syurga sayang. Ini cerita yang diceritakan. Anda bayangkan, 3 orang anak, suami dah berjanji dengan isteri, isteri pun meninggal dunia. 4 tahun setelah isteri meninggal dunia, anak-anak masih kecil 4 tahun setelah isteri meninggal dunia, akhirnya si ibu lelaki ni, ini kisahnya ni, ibu lelaki menyuruh, katanya, nama anaknya mungkin saya gunakan nama samaran lah, namanya mungkin Man lah. Man, mak tengok kau ni dah 4 tahun menduda. Anak kau pun masih kecil, kau pun masih sihat bekerja. Tak nak ke kau cari jodoh? Carilah. Mak ada orang, kalau kau nak, mak boleh recommend. Mak tak nak lah nanti kau, bila dah tua nanti, tak ada pula orang nak uruskan kau. Kau pun mak rasa perlukan pasangan hidup. Dan lelaki ni, apa yang dia beritahu pada maknya adalah, saya tak mungkin berpaling janji dengan Mina. Mina tu saya beri nama samaran, arwah isteri saya. Saya tak mungkin, mak. Sebab saat Mina nak meninggal, saya dah janji dengan dia yang saya tak akan menduakan dia, dan dia adalah kekasih saya sehidup semati. Jadi anda dapat lihat gambaran yang dikongsi sini. Dan lelaki ni memberitahu, kecuali, katanya Man, kalau Mina sendiri yang datang dan mengizinkan saya. Kalau tidak, saya tidak akan menduakan dia, dan saya tidak akan berbohong dengan arwah isteri saya. Inilah keadaan suami yang betul-betul sayang dan tak nak mungkir janji walaupun isterinya dah meninggal dunia. Tapi Man, Mina tu dah meninggal, Man. Dah meninggal. Takkanlah kau nak biarkan diri kau membujang macam ni. Kau ada 3 orang anak. Mak ni pun dah tua. Satu hari nanti silap-silap mak pergi dulu dari kau. Macam mana? Anak kau ni semua perlukan ibu, kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang nenek, kasih sayang seorang ayah lain. Man dah buat keputusan, mak. Man cakap Man tak nak. Man tak nak. Kecuali kalau Mina datang, Mina kata Mina izinkan. Pendengar Ria 897 FM, ini telah pun membuat mak kepada Man untuk berjumpa dengan seorang pakar. Dan pakar ini katanya, saya boleh bantu makcik dengan masalah makcik. Masalah ni senang, makcik. Saya boleh seru roh si Minah yang dah meninggal tu. Dia boleh datang dan Man boleh tanya sendiri. Tapi macam mana Man nak percaya kalau dia tak nampak? Setakat dengar suara je. Makcik jangan khawatir. Makcik jangan khawatir. Kita buat dulu, kita tengok macam mana. Yalah cik, benda-benda macam ni nak buat susah. Harap kenalah pada pengerasnya, ya. Dan satu hari tu, Man duduk bercakap dengan Man. Man, kau ingat tak tempoh hari bila mak cakap, dah lah mak, nak cakap apa? Suruh kahwin. Saya dah cakap tak nak kahwin, sampaikan Minah boleh datang beritahu saya, dia izinkan saya, baru saya akan buat. Selagi Minah tak datang, selagi tu saya tak nak mungkir janji. Nanti dulu, mak belum habis lagi cakap. Apa kata kau kalau mak boleh dapatkan Minah bercakap dengan kau? Hah? Mak ni main-main Mak fikir saya ni apa, budak-budak? Minah tu dah meninggal, mak. Tak mungkin Minah boleh datang balik. Minah dah meninggal. Kau kena izinkan mak.
Kalau Man izinkan Mak sekali ni je, lepas tu Mak tak nak cakap pasal kahwin lagi. Satu aja, tolonglah. Tolonglah satu je. Mak dah jumpa dengan seseorang, orang ni pun nak tolong, nak bantu, nak panggil Mina datang bercakap dengan kau, yang dia nak izinkan kau. Boleh ke tak boleh? Boleh lah Man. Sekali je ni. Kalau ni tak jadi, kalau ini juga kau tak rasa yakin, tak payahlah. Tak apalah, kau menduda lah sampai ke tua. Nantilah Mak, biar saya fikirkan. Sekejap Mak, saya nak tidur. Pendengar Ria 897 FM. Beberapa hari kemudian, Man berjumpa dengan Mak. Mak cakap kawan Mak tu boleh buat saya bercakap dengan Mina. Betul ke tu Mina isteri saya? Mana Mak tahu? Mina datang ke? Saya nampak dia fizikal. Betul? Man, sejujurnya Mak tak nak buat janji-janji yang nanti mungkin akan membuat kau marah. Mak tak tahu. Cuma yang Mak tanya pada dia, dia boleh bawa engkau berbual dengan Mina. Mina datang ke, Mina terbang ke, Mak tak tahu. Kalau kau setuju, kita akan terus jumpa dengan pakar ni. Man setuju. Alhamdulillah. Jadi anda bayangkan, Man, Mak dan pakar berjumpa dengan pakar perubatan ni dengan harapan Mak ni nak sangat anak kahwin. Anak tak nak kahwin sebab tak nak mungkir janji. Dah janji dengan isteri sebelum isteri meninggal dunia, abang takkan menduakan sayang. Sayanglah kekasih abang sehidup semati. Jumpa di syurga nanti insyaAllah. Nampak? Dan anaknya kata, saya akan cari isteri atau berumah tangga sekiranya saya dapat penjelasan dari Mina yang dia izinkan saya. Tapi Mina ni dah meninggal. Mak jumpa pakar kata, boleh, saya boleh bawa anak awak bercakap dengan arwah isteri dia. Boleh buat. Mak pula tanya pada pakar, macam mana anak saya boleh percaya tu isteri dia? Anak saya ni susah nak dapatkan kepercayaan dia ni. Pakar tu kata, boleh, awak bawa aje. Kita tengok macam mana nanti. Saya cakap pun tak guna. Makanya mereka bersatu dalam satu upacara. Pendengar Ria 897 FM. Pada waktu itu, Man, Mak Man, pakar dan isteri si pakar ada dalam rumah untuk meneruskan sesi rawatan ini. Mula membaca dengan barangan peribadi arwah isteri yang pakar ni pesan. Antaranya gambar penuh. Gambar penuh ni, dalam gambar tu antara faktor yang diinginkan adalah gambar penuh mesti nampak telinga, nampak mata, kedua-dua mata, kedua-dua telinga, nampak segala fizikal. Dia tak boleh ambil gambar telinga ditutup dengan rambut, tak menjadi. Dia kena nampak wajah tu kesemuanya. Yang ada tu mata tak boleh sebelah, side profile, nampak mata sebelah tak boleh. Dan barangan-barangan yang lain yang saya tak perlu sebutkan untuk anda semua. Pakar mula melakukan upacara. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, keseru ku seru namamu, Aminah Mazlan, Aminah binti Mazlan, beribukan Rokia binti bla bla bla. Macam itulah konon. Saya pun tak pasti bagaimana dia melakukan perkara ini. Kemudian isteri si pakar yang tengah duduk mula bermain dengan rambut. Makcik, isteri anak makcik ni dah sampai. Dah sampai? Mana dia? Itu? Itu kan isteri awak. Memanglah, secara zahirnya isteri saya. Makcik cuba cakap dengan dia. Suruh Man ni bercakap dengan dia. Man, cakap. Siapa ni? Awak siapa? Abang dah tak kenal saya lagi ke? Mak, suara dia macam Mina, Mak. Kau jangan main-main nak tipu saya. Abang, saya tak tipu abang.
Ini saya, bang. Ini saya. Saya pinjam badan dia sekejap. Abang dah tak boleh nampak saya dah. Saya dah lama meninggalkan abang. Mina, abang rindu dekat kau, Mina. Mina. Dah. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Ini bukan isteri awak. Ini isteri saya, tetapi dalam badannya adalah isteri awak. Kalau awak sentuh, dia akan hilang dan tak akan datang lagi. Man, tanyalah, tanya. Mak nanti, Mak. Mina, 4 tahun, Mina. Abang tunggu kau. Dan mereka berbual, bertanya khabar sebelum bertanya soalan. Mina, bila kau dalam keadaan tenat, abang ada berjanji dekat kau. Abang tak akan duakan kau. Abang tak akan kahwin lain, Mina. Kaulah kekasih abang sehidup semati. Tapi Mina, mak, abang, saya faham, bang. Anak-anak kita masih kecil. Mereka juga perlukan ibu. Saya izinkan abang. Tapi Mina, abang dah janji dekat kau. Tak kisah, bang. Saya izinkan abang. Saya izinkan abang. Saya izinkan abang. Dan terus isteri pakar ni yang tengah duduk bersila di atas lantai, terbaring dan pingsan. Man, tadi kau percaya kau cakap dengan isteri kau? Mana dia pergi? Mana dia pergi? Dia dah keluar. Tak boleh lama-lama. Nanti isteri aku pula yang sakit. Dah dengar kan? Isteri kau cakap apa? Makcik? Makcik saksikan tadi? Makcik dengar tak tadi? Saya dengar. Baguslah. Selepas ni terpulang pada Man. Isteri dah izinkan. Ya, dah izinkan. Pendengar Ria 897, pengeras dah dibayar. Selepas itu Man pun setuju untuk kahwin satu lagi. Tapi ada masalah sebenarnya. Anak Man yang paling bongsu berusia 1.5 tahun. Ya, maaf, anak Man yang paling bongsu, ya, berusia 4 tahun setengah. Jadi ketika isteri Man meninggal dunia 4 tahun yang lalu, anak ni hanya baru berusia 6 bulan. Sekarang hampir 5 tahun, 4 tahun setengah. Masalahnya, selepas perjanjian tu dibuat, Man dengan susuk tubuh tu ataupun suara misteri tu, anak yang bongsu ni mula meracau ketika tidur malam. Mula meracau. Padahal ketika ibunya meninggal dunia pada usia 6 bulan, dia tak kenal pun siapa ibunya. Pada usia hampir 5 tahun, dia, anak ni yang paling bongsu, akan sebut-sebut nama ibunya. Aminah, Aminah. Terperanjat ibunya, Man, kerana anak yang masih kecil tiba-tiba sebut nama ibu. Hampir setiap malam dia akan berdiri dekat tingkap. Bila ditanya, buat apa tu Amirul? Aminah dekat tingkap. Dan benda ini berterusan untuk beberapa minggu sebenarnya. Man setuju untuk tamatkan zaman duda, mendapat pasangan yang diaturkan oleh ibu Man. Ibu Man rasa gembira anaknya akhirnya ada pasangan hidup. Man berkahwin dengan seorang janda yang tidak ada anak, yang ibunya kenal dah lama dahulu. Keadaan anak Man beberapa kali itu agak menakutkan. Dalam tidur waktu malam akan memanggil nama Aminah, Aminah, Aminah beberapa kali. Pendengar Ria 897 FM, Man dah berumah tangga, tapi anak masih terus diganggu hari demi hari pada waktu malam. Sekian, terima kasih.
yang kongsi sama dari arwah isteri Man. Tidaklah, saya bergurau saja. Kalau arwah isteri hantar email, saya pingsan. Yang kirimkan email ini adalah, saya tak perlulah dedahkan sebab orang yang kirimkan email ni pun tak nak saya beritahu sebenarnya. Jadi saya menghormati permintaannya. Sebab tu dalam cerita tu tak ada dengar saya gini, saya gitu. Jadi ia tidak melampangkan ibunya yang mengirimkan email. Tidak. Kemungkinan adik-beradiknya pun tak tahu. Jadi biarlah ia menjadi satu misteri sebab ini permintaan pengirim supaya jangan sebutkan siapa yang mengirimkan email ini, jangan sebutkan nama yang tertera dan sebagainya. Harap anda terhibur dengan kisah yang panjang, tapi saya baca ni kisah yang amat menarik lah, sebab tu saya ketengahkan dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey pada tengah malam ini 1.30 pagi. Selamat pagi pada anda semua. Dan dalam masa mungkin terdekat ini kita akan sambut kedatangan bulan Ramadan. Sebab hari ini dah pun masuk 15 Mei 2018 bersamaan dengan 29 Syaban 1439 Hijrah. Bagaimana dengan anda semua? Sudahkah anda, ya khususnya pendengar MJ12 ni kan ada berbilang kaum, ya, yang pasti kaum muslimin semua yang sedang mendengar ni, sudah anda bersiap sedia untuk berpuasa. Dan juga terima kasih pada anda yang telah pun share di Facebook Ria, yang share video waktu berbuka puasa di Semenanjung Malaysia dan Singapura. Dengan video ini memaparkan banyak masjid-masjid yang cantik di seluruh dunia. Ya, jadi terima kasih pada anda yang share. Kita ada siapa yang share ni? Liza Hashim, Nur Rafika, siapa lagi? Shaziana Ana, Lenny Flintstone, John JB, Icham Pirates Johorian, Nur Hadijah Kamdani, Pupus Puspa, Iraza, kita ada Rajima, ya, PPM Hachi San. Kita juga ada Jalil Ramla, Rohaini Shah. Ini yang Zaha Naim, Mazlan Jaafar yang berkongsi video pengumuman waktu berbuka puasa di Semenanjung Malaysia dan Singapura. Terima kasih pada anda. Dan pada yang ada sedang mendengar Misteri Jam 12 yang baru saja hidupkan radio anda mungkin awal tadi, untuk pengetahuan anda, sebenarnya bermula minggu ini tidak ada MJ12, tapi oleh kerana mungkin puasa lagi beberapa hari, untuk malam ni saja saya tadi tanyakan untuk mereka buat satu usaha. Kalau dapat 500 shares bagi poster Misteri Jam 12, malam ni akan ada MJ12. Jadi ada MJ12 sebab dah lebih 500 shares. Dan esok kita akan kembalilah berehat dari Misteri Jam 12. Dan ada segmen-segmen yang akan saya ketengahkan setiap malam. Jangan takut untuk yang bertugas tu, kita mungkin buat cerita lain lah. Cerita orang tak puasa. Ya, jangan lupa bulan Ramadan dekat sampai ni. Jadi kalau betul-betul yang tak boleh puasa ataupun yang memang tak nak puasa, janganlah tunjuk depan orang ramai. Kita kirakan sembunyi lah, ya. Buat jahat berpada-pada, kata orang Melayu. Baik. Salah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Buat jahat 2-3 kali. Okey, kisah seterusnya akan saya kongsi. Ramai ni yang masuk gelanggang daripada Shaliza, katanya, wow, kisah tadi tu, adakah yang kirimkan adik kepada Man, adik kepada Man, sebab cara tulisan tu seolah-olah daripada adik-beradiknya sendiri yang berkongsi luahan dalam kisah. Saya tak boleh beritahu. Mungkin ibunya, mungkin adiknya, mungkin makciknya, mungkin kawan rapat. Jadi
Saya tak boleh beritahu anda apakah yang dikongsi ataupun siapakah yang mengirimkan email ini. Biarlah ia menjadi tanda tanya. Benar ataupun tidak kisah yang tadi tu tidak pastilah ya. Tapi yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran 669-11897 669-11897 bersama dengan saya Casey untuk Misteri Jam 12 yang terakhir malam ini sebelum ia direhatkan buat seketika. Ya, betul. Direhatkan buat seketika. Dan ini bercakap tentang bulan Ramadan ni. Kita tahu banyak bazar akan timbul sana sini. Dan terima kasih pada minggu lepas saya telah pun berada di bazar Ramadan yang ada di our Tampines Hub. Ya, yang mana pada hari Sabtu lalu saya mengacarakan satu acara melibatkan juga Rough Edge yang telah pun turun ke Singapura. Kemudian keesokan hari Ahad semalam bersama dengan Sufi Rashid, dan akan datang hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu ni merupakan pembukaan rasmi our Tampines Hub Bazaar, yang mana ada Zizan, ada AC Mizal, ada Hafiz Suib yang akan buat persembahan pada hari Sabtu di Tampines. Wow, Zizan turun Padang Berapa bajet tu mesti bajetnya melambung-lambung Yalah, inilah untung kalau jadi seseorang yang high demand nak usulkan ataupun nak letak harga pun okey itu dia perbezaannya. Well, this is life. Kemudian pada hari Ahad pula akan ada Wani Hasrita di our Tampines Hub. Wani Hasrita hari Ahad. Okey. Kemudian saya juga akan terlibat sama dalam satu lagi acara di satu lagi bazar. Nanti akan saya kongsi dengan anda sekejap lagi lah. Mungkin kalau nak turun, bolehlah bersama dengan saya. Baik. Terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya pada malam ini. Yang terakhir MJ12 sebelum ia direhatkan. 669-11897. Kita ke hujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, ni nak bertanya je. Tak ada apa-apa cerita. Nanti Casey lepas siaran raya baru on MJ12 kan? Satu bulan itu dilihatkan lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Tadi baru cakap berkali-kali cakap. Tapi tak apalah. Mungkin dia baru buka radio. Bila saya buat pengumuman tadi tu, mungkin tiba-tiba radio dia macam shh. Boleh berlaku. Anything can go wrong. Will go wrong at times. You know, this is dia panggil Murphy's Law. Murphy's Law ni adalah satu law. Apa jua benda yang boleh jadi satu kesilapan akan jadi satu kesilapan. Murphy's Law. Anda cuba Google 669-11897. Ini datang daripada Sarfina. Katanya di sini, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya Sarfina, saya adalah pendengar MJ12 berasal dari Bukit Batok. Saya nak berkongsi kisah. Kisah saya ni pendek dan ringkas. Katanya, waktu malam tengah dalam bilik tidur saya ni seorang anak perempuan dalam keluarga. Saya ada dua abang lah. Dan kedua-dua abang saya, satu belajar di luar negara, di Australia. Satu abang saya ni menjalani perkhidmatan negara. My mom, ibu saya adalah seorang ibu tunggal. Dan ibu saya ni kerja shift. Kadang-kadang dia kerja waktu pagi, kadang-kadang kerja waktu malam. Kebetulan malam tu memang rumah tu tak ada orang, saya seorang dalam rumah, kata Sarfina. And kalau saya ada masa terluang, saya suka mendengar rancangan Casey Misteri Jam 12. So saya dengar rancangan Casey tak pernah menggunakan speakerphone. Tak pernah menggunakan speakerphone. Selalu saya gunakan earphone. Ini nasihat yang diberikan oleh salah seorang bestie saya. Katanya kalau dengar MJ12 gunakan speakerphone, sometimes Casey akan baca kisah-kisah yang boleh memanggil sesuatu lah, dengan sound effect. Ada suara menangis, sound effect baby menangis, perempuan menangis, macam-macam lagi sound effect tu. Dan ini boleh memanggil, menjemput sesuatu untuk datang ke rumah.
kata my bestie, which okay, ada logic explanation katanya dekat situ. So saya selalu dengar MJ12 gunakan earpiece. To cut my story short, kata beliau, cukup putih saya tengah dengar MJ12. Saya nak dengar MJ12 pada malam tu. Memang hari tu saya tengah rasa bosan kan, tengok Instagram, tengok Facebook pun balik-balik benda yang sama, Insta story benda yang sama, tengok Snapchat benda yang sama. So saya just nak baring dan nak dengar radio. Jadi saya tengah cari saya punya earpiece, cari kiri kanan, buka bag, mana ni letak ni, tak boleh tak boleh jumpa. Dan akhirnya saya pun dengar rancangan MJ12 ni pertama kali dalam saya pernah mendengar MJ12 yang mana bertahun-tahun lamanya. Saya dengar Misteri Jam 12 pada malam tu pertama kali dalam rumah saya, tidak ada orang, seorang diri menggunakan speaker phone. Tidak ada pilihan, saya memang nak dengar sangat. Jadi saya turn down the volume lah. Volume tu saya kecilkan. Saya letak telefon saya betul-betul dekat tepi telinga sambil saya baring dengar kisah yang Casey kongsi. Memang lain Casey bila dengar MJ12 seorang diri dan dengar MJ12 dengan ada orang dekat dalam rumah, dengan ada mak ke, dengan ada abang. Memang perasaannya lain. Bila dengar seorang, dah macam-macam benda bermain dekat fikiran Casey. The slightest thing Casey ceritakan boleh terbayangkan. Casey cakap ada benda merangkak, boleh terbayangkan benda tu merangkak dalam rumah. So apa yang berlaku selepas tu? Saya dengar MJ12, tiba-tiba tengah dengar menggunakan speakerphone, tingkap bilik saya ada orang ketuk, tuk 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 tuk. Saya tinggal tingkat 11 Casey. Siapa yang ketuk tingkap? Kalau saya tinggal tingkat 1, mungkin tingkat 2 ada orang buat prank lah, pakai galah ketuk. Tingkat 2 pun boleh ketuk pakai galah, dia mungkin tap 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 untuk takutkan saya, kemungkinan. Tapi sekarang problem saya tinggal tingkat 11, tingkap bilik saya ada orang ketuk beberapa kali. So pada malam tu saya memang takut sangat-sangat. Terus saya matikan handphone daripada mendengar Misteri Jam 12. Jadi masalahnya bila saya matikan handphone, saya tekan home button, dia terus masuk ke home screen. Mi Radio, kalau kita tekan jam tu, dia tak akan mati tau Casey. Kita kena pergi dekat app tu, either kita tekan back button ataupun kita tekan exit, baru dia akan mati. Jadi bila saya tekan home button, dia tukar home screen. So saya ni ingatkan yang dah habis lah Mi Radio tu, dah dimatikan. Saya bangun, saya nak buka lampu, nak tidur dalam keadaan terang. Saya bangun dari katil, jalan menuju ke arah pintu nak buka lampu. Tengah jalan ni tiba-tiba Casey mainkan sound effect Pontianak mengilai. Casey, waktu tu saya terus toleh ke belakang dan darah saya memang berderau sangat. Aku dah matikan radio ke? Dengar sound effect, saya terperanjat. Baru saya realise, Mi Radio nak kena back button ataupun nak kena exit application. So saya buat, barulah betul-betul radio tu mati. Kali kedua, tengah jalan nak buka lampu, tingkap bilik saya, tuk 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 tuk. Kali ni ketukan tu sepanjang seminit lebih. Sebab saya tahu saya berdiri dekat pintu nak buka lampu ni, saya takut. Tengah berdiri, lama tau saya diri. Tuk 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 tuk. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Almost saya ni nyaris-nyaris nak pekik sekuat hati, tapi saya kawal, saya istighfar, saya baca apa yang saya tahu. Bunyi ketuk pintu berterusan selama seminit lebih. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Akhirnya saya beranikan diri, saya tidur dekat ruang tamu dengan lampu yang terang. Sampailah waktu pagi.
Saudara pendengar 897 FM, Misteri Jam 12 akan diteruskan. Peringatan pada semua, jangan mudah percaya rancangan ini 100% hanya sekadar hiburan saja, ya. Hanya sekadar hiburan. Jadi, kisah-kisah dikongsi. Terima kasih atas kiriman-kiriman anda. Ada yang suka dengan pengalaman yang tadi, ya. Katanya Casey, wow, kisah Man tadi dan ibunya dan arwah isteri itu very interesting. Itu daripada Kak Melati yang suka. Terima kasih pada Kak kita yang sudi kasih maklum balas, ya. Ada yang kata sini dari siapa ni? Sufian, bukan Sufian, salah, Sufiana. Namanya Sufiana, kata Casey, dah lama tak dengar Brother MZ telefon. Ya, suka dengar dia punya cerita. Wow, ada juga orang yang meminati Brother MZ jalan cerita yang diketengahkan. Bagus, nampak? Setiap kisah akan ada yang suka. Bersama dengan saya pada tengah malam ini, siapakah gerangan di ujung talian? Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Kisi. Waalaikumsalam, Cik Majid. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa menyambut bulan Ramadan. Dengan apa yang amalan yang KC bikin itu semua diredai Allah. Terima kasih, Cik Majid. Yang keduanya, saya nak ceritakan yang penghabisan sekali pasal nak menutup ni kan. Pasal wayang dah keluar, itu mata batin dipanggil kan. Cucu saya tak dilahirkan. Tapi bila dia menantu saya ni ngandung, budak ni, dia ni dalam luar daripada uri tau. Jadi doktor pun tak tahu apa kisah. Dia bilang miracle. Jadi sementara dia kecil dengan setahun tu, dia tak boleh pergi bau busuk. Mana pergi busuk dia bilang dia bau. Jadi saya bilang ini budak mesti ada special dia tau. Betul-betul Casey. Dia sampai sekarang dia ada third eye orang betul bilang jadi apa benda semua dia boleh nampak Casey. Jadi sampai ke saat ini usianya berapa sekali lagi? Dia dah Sec 1 sekarang. Masih boleh lihat. Tapi mana yang lebih dahsyat? Ketika masih usia lebih kecil atau sekarang ini? Sama juga. So apa bila saya tanya dia, adakah muka dia orang ni semua macam wayang-wayang? Lagi worse dia bilang. Jadi lokasi yang lagi satu ni kasi yang kita dukun tu kan. Betul baik bagus kasi. Umi aja betul bagus. Lakonannya mantap Jadi saya harap ada dukun dua. Saya cadangkan pelakon utama dia ambil Umi Rosma pula. Terima kasih Okey. Terima kasih Kozi. Selamat menyambut bulan puasa. Selamat menyambut bulan puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingatkan pelakon utama yang kedua, dukun dua ni panggil Casey berlakon lain pula Baik, ini datang daripada mana tadi pendengar kita bernama ini dia, Kak Nur Kamaria yang menetap di Commonwealth, berkongsi pengalaman. Ini berkenaan dengan anak beliau yang suka kolek anak patung satu ketika dahulu. Sampaikan Kak Nur Kamaria harus berjumpa dengan ustaz, dan ustaz katanya nasihatkan saya, anak-anak patung tu kalau boleh dibuang lah, ataupun kasihlah orang-orang kawan-kawan berbangsa bukan Islam ni sebagai hadiah ke. Kalau tak nak, boleh buang sudahlah. Jadi ini berlaku Kak Nur Kamaria. Anak kakak ada anak patung yang banyak. Dia memang suka collect. Suami kakak ni selalu pergi outstation. Tapi outstation pun tak jauh lah, dekat kawasan ni juga. Kalau tak Malaysia, dia pergi ke Brunei. Tak Brunei, dia pergi ke Indonesia. Indonesia tu kadang-kadang Jakarta. Kadang-kadang dia akan pergi dekat kawasan Bali. Jadi bila suami keluar negara dululah, nanti suami akan balik ni, kalau berkesempatan akan beli belikan anak kakak anak patung. Antara anak patung yang anak kakak ada, jenis yang dekat belakang tu, dia ada macam tali tau. Bila tarik, nanti dia akan bercakap, "Hello, how are you?" Tarik lagi, dia akan cakap lah. Setiap kali tarik, dia akan keluar pertanyaan-pertanyaan, suara yang lain. Jadi anak patung tu, pada waktu itu memang kakak tengok pun seram. Ia adalah anak patung budak anak kecil lah, perempuan dengan rambut panjang diikat kiri dengan kanan, berbaju putih.
Nanti kadang-kadang anak kakak ni ada tabiat. Tengah duduk dia tarik. Hello, how are you? Do you miss me? Mungkin macam tu bunyi Dan dipendekkan cerita, kakak kalau suami outstation, kakak akan tidur dengan anak perempuan. Ya, kakak tidur dengan anak perempuan. Kalau tak, anak perempuan kakak okey. Dia berani sangat untuk tidur seorang. Jadi anak perempuan akan tidur dalam bilik kakak. Akan tetapi bila dia tidur, dia akan bawa anak patungnya. Dan antara anak patung yang dia gemar adalah anak patung yang boleh tarik. Belakang tu ada tali tarik dan dia boleh bercakap. Pendengar Ria 897. Satu malam tu, anak kakak tidur, dia tak bawa anak patung yang ada tali tu, dia tak bawa Dia bawa yang lain. Dekat atas katil, dia tidur dengan kakak, dia peluk. Kakak tidur terbangun, Casey. Sebab apa? Sebab kipas dalam bilik ada orang matikan. Kakak jenis yang tak boleh tidur tak buka kipas. Jadi bila kipas off, kakak buka mata dia. Panas ni. Tengok kipas, rupa-rupanya kipas ni dah tertutup. So bila kakak bangun, dan kakak terperanjat, Casey. Anak patung yang boleh tarik. Hello, how are you? I miss you. Anak patung tu, Casey, ada dekat depan pintu bilik kakak, Casey. Benda tu tengah duduk betul-betul dekat tengah-tengah pintu bilik. Kakak cuba nak fikir yang positif, tak nak fikir yang bukan-bukan, nanti kakak takut sendiri. Kakak pun buka kipas, pergi dekat anak patung tu. Kakak pegang anak patung tu, meremang bulu rumah kakak. Pendengar Ria 897. Kakak angkat. Bila angkat, kakak pegang ni, aku nak taruh dekat atas katil, tidur dengan anak aku, ataupun taruh balik dalam bilik dia. Tak maulah, seram pula. Sekali tertarik dia bunyi. Kakak pun fikir, tak apa, ni aku letak dalam bilik anak. Kakak patah balik, masuk dalam bilik. Bila dekat atas katil, tengah nak tidur ni dari bilik sebelah, Casey, dah senyap kan? Oleh kerana malam tu memanglah sunyi dan sepi, anak pun dah tidur. Anak patung dekat bilik sebelah. Hello, how are you? Casey, macam ada orang tarik tali dan anak patung tu bercakap. Bayangkan pendengar Ria 897 FM dapat dengar suara anak patung tu dari bilik anak kakak di sebelah. Macam dia bercakap, Casey. Perkara ini berlaku beberapa kali untuk beberapa malam sampaikan kakak bertanya dengan seorang ustaz. Dia memberitahu memang tak baik simpan anak patung dalam rumah. Buang ataupun berilah pada orang lain. Masalahnya bila kakak buat keputusan untuk buang anak-anak patung, anak kakak yang perempuan ni menangis dan menjadi histeria. Aduan! Aduan! Begitu dahsyat. Bukan perkara yang mudah, tapi akhirnya Casey, kakak dapat buang kesemuanya kecuali satu anak patung. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, 669-11897, sila berkongsi pengalaman kisah misteri anda. Ya, yang terakhir sebelum kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan terima kasih pada anda yang suka sangat dengan MJ12. Pada hujung minggu lepas saya berada dekat di Tampines tu kan. Ada ramai sebenarnya fan-fan MJ12 yang datang Dan soalan yang mereka suka tanyakan bila jumpa saya dekat luar, malam ni tak ada ke cerita hantu? Alamak, tak ada. Malam ni tak ada ke? Saya rasa yakin bergurau lah. Jadi terima kasihlah kerana meminati Misteri Jam 12. Pemanggil yang terakhir 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa ni bercakap? Fuad di sini. Fuad. Panggilan dari mana, Fuad? Saya dalam kontainer, dalam lori. Oh, sedang bertugas sedang bertugas. Ini anda memandu kontainer ni, kepala lori lah dekat depan tu. Yang apa? Yang dengan kepala tu. Anda bertugas hingga jam berapa ni? Jam 7 pagi, Casey. Pengalaman tentang apa, silakan.
Orang ni saya nak ceritakan tentang apa kalau saya buat dalam kapak atas kan. Buat kerja saya lah di situ. Itu betul saya rasa penat lah. Macam saya nak tidur sekejap lah kat atas. Dalam saya punya kereta. Tapi saya dah tidur, saya pun relax. Dengan tiba-tiba saya macam merasa ada orang jalan lah dekat sebelah. Tapi saya tak ingat apa-apa lah. Sebab tu gelap kapak ni. Sunyi dan sepi. Tapi bila saya dapat bila terjadi tu kan, macam sunyi lah. Angin tak ada, apa tak ada. Kita satu bunyi pun tak ada. Saya buat bodoh je lah. Dan bila saya tengok, bila saya main handphone, tengok relax dengan radio ni kan, kali tiba-tiba kat belakang pula, saya perasan ada benda melibas lagi tu lah jalan. Saya tu relax lah. Saya tawakal lah. Saya kat tengok dia main-main kan. Sekejap lagi dengan tiba-tiba makin kuat lah bunyi dia, macam ada bunyi titik itu lah. So, bunyi titik kan. Saya pun istighfar banyak-banyak. Saya angkat kaki, saya jalan lah. Jadi cabut lah. Nasib baik boleh cabut Ada dalam situasi tak boleh cabut, tu masalah itulah. Tapi nasib baik. Kalau ada mungkin tengah kalau anda tengah memandu lori tiba-tiba dekat belakang tu ada macam nampak anda pusing toleh je, ada orang menjenguk apa akan anda buat? Apa tak buat paksa berdestut juga. Apa nak buat, apa lagi. Cabut je lah. Jadi terima kasih sama berpuasa. Sama berpuasa pada anda. Terima kasih. Okey, sama-sama. Baik, satu lagi kisah yang ringkas. Ini datang daripada Syarifah berkongsi pengalaman. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini tentang anak saya waktu tu exam period. Jadi dia tidur memang lewat. Dia tidur memang lewat. Dan saya ternampak dia dekat study room tengah belajar. Jadi saya pun buka pintu study room lah. Study room saya ni sliding door, glass sliding door. Saya buka sedikit dan saya kata, hey, belum tidur lagi? Kemudian anak saya toleh kata, nak habiskan ni sekejap-sekejap. Besok pun tak ada paper, so besok tak sekolah. Jadi sebab itulah malam tu dia tidur agak lewat sedikit. Cepat. Dah pukul berapa ni? Go and get some rest, saya kata pada anak saya. Kemudian saya pergi dapur. Saya pergi dapur ni, saya nak pergi tandas lah, buang air kecil. Dan bila keluar dari tandas, saya nampak anak perempuan saya masih tengah duduk dekat study room, masih tengah belajar. So apa yang berlaku? Saya pun ketuk glass sliding door tu, ketuk macam tuk-tuk. Jadi anak saya toleh tengok saya angkat tangan macam tunjuk lah dekat wrist, seolah-olah menunjukkan pukul berapa ni. Saya ke tok-tok anak saya toleh, saya tunjuk wrist, pergelangan tangan lah, macam nak tunjuk jam lah, guna pukul berapa ni. Jadi anak saya pun tengok depan balik. Saya jalan beberapa tapak ni, saya melepasi bilik anak saya yang terang. Sebab dia baru masuk bilik. Sebenarnya dia baru masuk bilik. Saya tulis dalam, saya tengok anak saya tengah pack buku-buku yang dia pakai tadi tu, dia tengah masuk dalam beg. Kemudian saya tengok, kejap. Saya patah balik dekat study room. Saya tengok dekat study room, anak saya yang saya nampak awal tadi memang tidak ada dekat dalam tu. Anak saya sampai keluar, ibu, kenapa? Saya takkan nak cakap yang saya ternampak. Saya hanya diam diri. Saya kata, oh tak, ibu ingatkan tadi lupa nak tutup lampu. Casey, memang amat menyeramkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baiklah saudara, itu kisah yang seram. Bayangkan dia ketuk sliding door, tuk-tuk. Anak dia toleh, dia nampak wajah anaknya toleh. Dia kemudian tunjuk tangan, pukul berapa ni? Sebenarnya anaknya dah masuk ke dalam bilik. Baiklah, saya undurkan diri kepada semua geng-geng momok. Selamat menjalani ibadah puasa.
Ya, dan juga syabas dan tahniah kepada khususnya pendengar-pendengar dari Malaysia yang kini memiliki Perdana Menteri yang baru, ya, yang dilantik oleh rakyat sendirilah. Semoga dapat mekarkan lagi ekonomi, kukuhkan lagi ekonomi Malaysia, dan supaya kita sama-sama majulah. Singapura, Malaysia, Brunei, Semenanjung inilah maju menjadi sebuah negara yang pesat membangun dan pastinya negara yang sentiasa mengutamakan rakyat. KC undurkan diri dan jumpa anda esok dalam Bukan Misteri Jam 12. Bye-bye. Jangan lupa jenguk-jenguklah saya dekat Facebook. Mana tahu kalau ada waktu-waktu saya buat MJ12 dekat Facebook. Saya kadang-kadang tu kalau ada masa lapang tengok kan, ada time mas setengah jam, boleh lah MJ12 kejap. Bye-bye dan terus bersama dengan Rock Hits.